KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Selamat menonton mendengar atas di Didik TV KPM. Anda bertemankan saya, Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam, kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Wah, cukup menarik sekali. Tetapi agak-agak, siapa guru penyampai yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau terlebih dahulu. Kita saksikan profil guru. Baiklah, itu dia sedikit latar belakang guru penyampai yang akan bersama dengan kita di studio. Tetapi sebelum itu, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami dalam kelas hari ini, iaitu Cikgu Aida Zainul Azizdin dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Apa khabar Cikgu Aida? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah kawan-kawan, tadi kita dah tengok dah latar belakang guru kita. Beliau merupakan Ketua Bidang Kemanusiaan, datang jauh dari Kuantan, Pahang. Saya bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Wah, Ya Mira. Cikgu cantiknya, segak. Mira pun sama. Terima kasih Cikgu. Tadi sebelum mula kelas, saya tengok kan penari istana mana yang menarikan tarian asyik Cikgu. Ya, tarian asyik. Okey. Baik Cikgu, nanti saya nak tanya dengan lebih lanjut lagi tentang tarian itu dan apa kaitannya dalam kelas kita pada hari ini. Ya, boleh. Tetapi suka juga untuk Mira perkenalkan 4 orang rakan baru Mira dari SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum. Hai. Amboi, segak cantik masing-masing Cikgu. Ada yang bertanjak kan, ada yang bersongkok. Ya, betul. Yang pakai macam Hindustan pun ada, yang bertudung ayu ada. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Ya, sebelum saya perkenalkan, saya bagi satu pantun. Sila. Tapi maafkan sekiranya pantun ini agak tidak kena ya. Dari Pahang ke Negeri Melaka. Okey, hajat di hati mencari kerja. Salam perkenalan pembuka bicara. SMK Mat Kilau, kami bersemuka. Wow. Okey, jadi ini adalah kami sebenarnya datangnya dari SMK Mat Kilau, saya dan juga anak-anak murid saya. Jadi saya perkenalkan anak-anak yang berada di dalam murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Okey, jadi kita panggil panggilan manja mereka. Okey, yang di atas sana itu Ainur. Ainur, sila lambat Ainur. Hai Ainur. Ainur Natasha. Okey, Ainur. Okey, dengan baju Indianya. Okey, kemudian kita ada Rafiq. Ya, Rafiq yang bertanjak itu. Rafiq, berikan lambakan pada rakan-rakan. Okey, dan kita juga ada Zarif. Okey, Muhammad Zarif. Dan seterusnya tak lupa kita juga ada Fazria. Ya, Fazria.
Semuanya segak bergaya ya. Mira juga. Jadi mungkin tertanya, adakah kaitan dengan tajuk kita hari ini? Ya, betul Cikgu. Hai kawan-kawan semua, salam perkenalan. Mira ucapkan. Baik Cikgu, mereka dengan pakaian tradisi mereka sama juga dengan Mira. Kalau Cikgu bagi pantun, Mira beli pantun Cikgu sedikit ya. SMK Mat Kilau, nama pendekar Melayu, datang dari Kuantan, Pahang. Sungguh indah dapat bertemu. Ayolah kita kekal belajar dalam kelas sejarah. Ya, cantik. Ya, peribahasa tersebut kena dengan kita punya slot hari ini. Terima kasih Cikgu. Silakan Cikgu, hari ini apa yang kita nak belajar? Tanpa membuang masa. Sebenarnya gimmick dan juga dari segi pakaian yang diperagakan oleh Mira sendiri, saya dan juga anak-anak murid kita di dalam talian. Okey, sebenarnya ada kaitan dengan topik kita iaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi bila kita sebut dasar kebudayaan kebangsaan, maka tak sah kalau kita tidak mengenali apakah yang mencetuskan kepada penggubalan dasar ini, Mira. Jadi sebelum itu mungkin Mira ada soalan nak tanya pada saya? Ada Cikgu. Ya. Tadi kalau kita fokuskan dekat sini, dasar kebudayaan kebangsaan mesti ada kaitan dengan seni dan budaya. Ya, betul tak Cikgu? Ya, betul sangat-sangat. Jadi apa perbezaan antara seni dan budaya itu Cikgu? Okey, jadi saya beri secara ringkaslah. Budaya ini adalah satu warisan yang ada dalam setiap masyarakat dan menariknya Malaysia ini merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian masyarakat. Dah tentulah kita mempunyai kepelbagaian dan kekayaan budaya. Dan seni ini adalah lahir ataupun inspirasi daripada budaya dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, Mira, kita terus kepada topik kita. So kalau kita lihat di sini, dasar kebudayaan kebangsaan ini dibentuk bagi mewujudkan perpaduan negara. Jadi seperti yang saya beri maklumkan tadi, apabila ada berlaku pelbagai kaum ini, maka dah tentulah perlu ada usaha yang lebih untuk kita menyatu padukan rakyat ini. Maka dasar kebudayaan merupakan satu dasar bagi membina kesejahteraan negara. Okey, selain itu kalau kita lihat, integrasi nasional juga boleh dilihat melalui aspek kesenian dan kebudayaan. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah budaya dalam masyarakat yang ada di pelbagai pelusuk kawasan di dalam negara kita itu diperkenalkan melalui dasar kebudayaan kita, melalui peranan oleh agensi-agensi yang akan kita bincangkan nanti. Dan tentulah apabila kita kata adanya dasar ini, maka dia merupakan satu garis panduan kepada masyarakat untuk lebih mengenali, menjiwai dan menghargai budaya bangsa kita. Okey, jadi kalau kita lihat juga sejarah dari segi pembentukan, yang ini suka cikgu ingin bawa perhatian murid-murid dalam talian dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, untuk topik hari ini kita akan fokus kepada buku teks sejarah tingkatan 5, muka surat 150. Okey, jadi kalau kita lihat sebagaimana dalam paparan, saya cuma fokus kepada paparan ini dari segi sejarahnya. Pembentukan ini adalah sebagai satu dasar yang di mana digubal melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang merupakan lanjutan daripada kongres ini membawa kepada diinspirasi ataupun kalau kita lihat dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua iaitu Tun Abdul Razak. Okey, kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan. Okey, jadi ini adalah dari segi sejarah pembentukan dan secara lebih terperinci. Jadi saya suka meminta murid-murid ini untuk membuat rujukan dalam buku teks sebagaimana yang telah pun saya nyatakan tadi. Okey, kita pergi pula. Apabila kita belajar topik ini, kita kena tahu dari segi sejarah. Kemudian dasar kepada kebudayaan ini sebenarnya dia berteras kepada 3 prinsip utama. Jadi tolong fokus kepada 3 prinsip ini. Okey, sebagaimana kalau kita lihat di dalam buku teks muka surat 150, okey, ada 3 prinsip utama yang menjadi asas kepada dasar kebudayaan kebangsaan ini. Yang pertama kalau kita lihat ialah dia adalah berteraskan kepada budaya masyarakat, okey, budaya rakyat yang menjadi tunjang. Kemudian kalau kita lihat lagi, budaya dalam yang ada dalam masyarakat kita ini adalah berteraskan kepada agama Islam. Kerana agama Islam merupakan agama rasmi yang telah pun ada diperuntukkan ataupun termaktub di dalam perlembagaan. Jadi kebudayaan ini perlulah
kita kata selari dengan agama yang tidak bersalahan dan diterima, dan penerimaan inilah sebenarnya yang menjadikan asas kepada perpaduan rakyat. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut 3 prinsip ini, jadi prinsip yang ketiga tadi kalau murid-murid boleh lihat, okey. Jadi huraian itu boleh murid gunakan imbas kod QR ini dalam buku teks. Yang ini cikgu paparkan supaya murid cakna di dalam buku teks sejarah tingkatan 5 maupun tingkatan 4, buku teks KSSM ini dia mempunyai maklumat tambahan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan maklumat ini kerana mungkin dia membantu kita untuk menjawab soalan lah. Kalau kita kata dalam pentaksiran adanya soalan-soalan kebat. Jadi di mana kita nak dapatkan idea untuk memahami, maka gunakanlah maklumat ini. Sila perhatikan. Kemudian kalau kita lihat juga, okey, seterusnya kita dah lihat daripada rasional, daripada bagaimana dasar kebudayaan itu. Jadi saya rasa saya bawa kepada topik kita ini untuk dibincangkan dengan murid-murid dalam talian. Rasionalkan, okey, rasionalkan dasar kebudayaan kebangsaan ke arah memupuk kepribadian kebangsaan. Okey, jadi dengan kata mudah, bila sebut rasionalkan, okey, jadi saya suka menegaskan penggunaan kata tugas rasional. Maksudnya kita mesti memberikan bukti, membuktikan bahawa dasar ini boleh membentuk jati diri kita sebagai warga negara Malaysia yang pelbagai kaum. Okey, mungkin anak-anak dalam talian boleh menjawab soalan ini. Okey, kita ambil satu atau dua pendapat. Boleh. Pendapat murid. Ada yang siapa yang suka rela untuk menjawab soalan ini? Okey. Silakan. Ahmad Rafiq, cikgu. Ya, Rafiq. Ya, silakan. Nampak bersedia tu. Silakan. Dia ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, ya. Okey, silakan. Ya, Rafiq. Boleh, Rafiq? Okey, kita macam mana, Mas? Budaya kita akan pupus. Yang itu mungkin kita kata itulah sebab kita nak buktikan tadi, sebab kita tengok prinsip tadi. Okey, mungkin agak kurang tepat. Okey, ada rakan-rakan daripada yang 3 lagi yang lain yang nak mencuba? Yang nak mencuba? Okey, Sri Kandi. Ainur, Sri Kandi kita membantu kepada Rafiq tadi. Okey. Dengan memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan ekonomi. Yang itu dia, saya rasa sebab bila dia mungkin tadi dia dengar saya kata okey kita buka kepada imbas pada maklumat tu, okey dia bawa kepada untuk kita mempertingkat, memperkayakan. Jadi apa yang kalau kita lihat dalam huraian dasar tadi, dia rasionalnya dibuktikan bahawa dasar kebudayaan ini telah menerima budaya-budaya yang ada dalam masyarakat, dibuktikan dengan penerimaan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat di Malaysia yang tidak bersalahan dengan perlembagaan. Itu yang kita perlu tekankan. Okey, itulah bila kita kata nak rasionalkan berdasarkan kepada yang 3 prinsip tersebut. Okey, jadi mungkin kalau kita lihat ya, bagaimana kita nak membuktikan sesuatu, so kita lihat dari segi penerimaan masyarakat dalam menerima kepelbagaian budaya. Jadi dengan dasar kebudayaan dan usaha-usaha yang dilakukan, sebenarnya masyarakat di negara kita menerima baik kepelbagaian, malah berbangga dengan budaya yang ada dalam masyarakat negara kita. Betul? Betul. Mira sendiri. Okey, apa pengalaman Mira kalau kita relatekanlah yang kita tengok sebagai rakyat biasa, kita tengok daripada bagaimana kerajaan kita nak usaha untuk mengetengahkan budaya ni. Okey, apa pandangan Mira? Okey, kalau Mira boleh tengok, kalau Mira boleh kongsikan sebagai rakyat Malaysia, apa yang kerajaan kita lakukan, pelbagai aktiviti yang dilakukan kan cikgu? Ya, betul. Contohnya bila ada aktiviti seni dan juga hiburan, ada dikaitkan dalam elemen kebudayaan di situ. Ya, betul. Yang menggabungkan semua bangsa dalam satu negara. Okey, betul. Tepat sekali Mira. So saya rasa mungkin kita simpan dahulu perbincangan kita untuk satu lagi topik yang mungkin akan lebih memberikan kefahaman kepada murid-murid kita berkaitan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Baik cikgu, terima kasih. Itu dia tentang sejarah pembentukan. Kita nak tahu pula selepas ini apa pula matlamatnya, kenapa penting untuk murid-murid tahu dan apa sebenarnya matlamat dasar kebudayaan kebangsaan, hanya di dalam slot menengah atas selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Kek TV KPM. Baik kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Dan saya bersama dengan murid-murid dari sekolah SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang dan juga cikgu, iaitu Cikgu Nur Hayati. Baik cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan pula bagi matlamat pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Silakan cikgu. Ya betul ya. Jadi apabila kita lihat ya, kebudayaan kebangsaan ini dia telah digubal berlandaskan kepada 3 matlamat utama. Okey. Jadi di sini saya nak bawakan kepada murid-murid sila rujuk kepada pada buku teks halaman 151 di bawah tajuk Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Jadi ada 3 matlamat yang mana yang telah ditekankan dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini. Sebagaimana yang kita lihat, yang pertama sekali, dasar ini adalah bertujuan untuk memperkasakan perpaduan. Okey, jadi perkataan itu perpaduan. Jadi perpaduan ini adalah satu perkara yang amat penting dalam negara kita. Sebab itulah apa sahaja yang dilaksanakan oleh kerajaan perlu mengambil kira kepada usaha untuk memperkasakan perpaduan. Dan salah satu usaha ini disambut melalui Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Okey, kalau kita lihat seterusnya pada paparan, okey, boleh rujuk kepada paparan. Dasar yang kedua ialah untuk kita, dasar ini ialah untuk memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Dan seterusnya dalam matlamat yang ketiga, kalau kita lihat, ialah untuk memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kemanusiaan. Jadi sebagaimana dalam paparan, dan juga murid-murid pun saya yakin telah pun membuat catatan dan juga merujuk buku teks sebagaimana yang saya sarankan. Okey, jadi ayo kita lihat siapakah atau pihak manakah yang berperanan dalam memperkasakan dasar ini. Jadi ada beberapa agensi yang bertanggungjawab kata langsung dalam memperkasakan dasar kebudayaan kebangsaan, ataupun dalam kata lain yang menjadi agensi pelaksana. Jadi kalau kita lihat, dasar ini tidak dapat diterjemahkan ataupun tidak dapat dipamerkan kepada masyarakat sekiranya tidak ada pihak yang bertanggungjawab. Jadi sebab itu kalau kita lihat, bermula daripada Kementerian Kebudayaan, kementerian sekarang yang dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, ataupun kita panggil Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Jadi di bawah kementerian adanya jabatan. Jadi Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, kemudian diikuti dengan Majlis Kebudayaan Negeri. Jadi dia disambut di peringkat kementerian, kemudian adanya jabatan peringkat negeri, dan adanya majlis yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat di Malaysia. Kemudian kalau kita lihat sendiri, sebagai contoh, saya sendiri, sebab saya mempunyai minat untuk mengenali budaya-budaya dalam masyarakat. Apatah lagi budaya yang saya rasa yang ditinggalkan. Sebab itu dalam segmen pada hari ini saya memilih untuk tarian asyik, kerana ini merupakan satu tarian yang merupakan yang ditinggalkan, yang merupakan warisan daripada Kelantan, negeri Kelantan. Jadi ini adalah tarian istana. Sekiranya tidak ada promosi ataupun usaha untuk memperkenalkan, maka saya yakin tidak ada murid ataupun pihak yang akan mengenali tarian ini. Jadi disebabkan itulah peranan setiap bahagian ini, dan juga secara khususnya saya sentiasa menonton satu segmen pembudayaan pemetaan budaya oleh JKKN, yang mana mereka mempamerkan seni tari daripada pelbagai etnik ataupun budaya dalam masyarakat di Malaysia. Jadi dah tentulah juga kalau kita lihat di sini sebagai paparan, agensi lain ialah seperti adanya Aswara, kemudian adanya Istana Budaya yang dibina khusus untuk menjadi platform sebagai teater utama untuk kita mempamerkan kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat. Okey. So Mira, sebelum saya pergi kepada segmen seterusnya, mungkin Mira ada soalan? Ada soalan cikgu. Saya tertarik bila cikgu katakan tadi dengan adanya Aswara ataupun Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ini. Tapi kan cikgu, macam mana Aswara ini boleh memperkasakan dasar kebudayaan kebangsaan? Okey, jadi kalau kita lihat Aswara itu sendiri, sebagaimana yang Mira ada sebut tadi, merupakan satu akademi.
Jadi bila akademik dia merupakan satu institusi pendidikan yang memfokus kepada untuk memperkasakan, untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dalam seni dan budaya. Jadi mereka ini dah tentulah maksudnya ada murid-murid yang mungkin ada kecenderungan pada mungkin yang berada di dalam talian ataupun yang sedang menonton, yang mana mereka sangat meminati budaya tetapi tidak tahu di manakah saluran ataupun platform yang boleh mereka gunakan untuk mereka mengetengahkan lagi minat mereka dalam satu platform yang orang kata betul-betul tepat untuk mereka memahami. Maka ini ada tujuan Aswara ditubuhkan itu untuk melahirkan murid-murid ataupun kita kata pelajarlah kalau di peringkat yang lebih tinggi, mereka ini akan memahami dan juga menjadi pakar dalam bidang kesenian dan budaya. Bukan saja seni tari, sebenarnya banyak lagi kesenian lain yang ada dalam masyarakat. Okey, so saya suka kita terus bawa. Tadi cikgu tanya Mira, jadi saya rasa tak kena kalau kita tak tanya murid-murid kita yang dalam talian. Jadi kita pergi pada satu aktiviti yang cikgu perkenalkan sebagai aktiviti permainan, Match Me. Kan? Match Me. Okey Mira. Ni cikgu. Boleh Mira, saya bawa terus pada aktiviti permainan kita. Izinkan saya. Jadi di sini cikgu akan sebenarnya cikgu telah pun membekalkan kepada murid-murid kita ada beberapa kad. Jadi selalunya kita letakkan banyak, tetapi kita untuk segmen ini saya berikan pada mereka kad yang bergambar yang mana ada 5 kad. Masing-masing sila tunjukkan kad masing-masing. Dah bersedia? Dah bersedia. Okey. Jadi apabila murid-murid mendengarkan pernyataan cikgu, murid-murid akan sisihkan 1 atau 2 kad bergantung kepada apa yang cikgu akan maklumkan nanti. So kita lihat. Dengar teliti soalan cikgu. Masing-masing. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama arahannya ialah sisihkan 1 daripada 5 kad yang ada di tangan murid-murid yang mana merupakan agensi yang berperanan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi agensi yang murid-murid akan keluarkan daripada 5 pasangan kad ini, ada 5 kad ini ialah satu agensi yang merupakan satu agensi yang ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey. Boleh? Dah sedia? Boleh angkat. Yang mana satu yang awak keluarkan, yang sisihkan? Adakah betul tu ya? Kita tengok. Angkatkan kawan tinggi-tinggi. Terima kasih Ainur. Ainur tunjukkan. Juga Rafiq. Masing-masing ya. Jadi murid-murid biasanya dia akan orang kata dah terbiasa melihat logo ini, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita terus kepada soalan yang kedua. Jadi ada 4. Jadi yang tadi di BP tadi sisihkan, kita ada 4 lagi kad. Sila sisihkan 1 lagi kad yang mana merupakan bukan agensi yang menjadi pelaksana dasar kebudayaan. Daripada 4 kad yang ada di tangan murid-murid, sisihkan 1 kad yang mana bukan merupakan agensi pelaksana. Boleh angkat yang mana bukannya? Yang mana yang awak keluarkan? Yang itu apa? Logo apa tu? Jabatan Penerangan. Jadi terima kasih. Jabatan Penerangan bukanlah tidak related, tidak berkait, tapi kita lihat Jabatan Penerangan ini merupakan satu jabatan yang memang berperanan penting dalam mempromosikan. Tetapi kalau dalam memperkasakan sendiri, sebab kita kata yang terlibat secara langsung. Betul, dia melaksana. Jadi sebab itulah kita sisihkan. Jadi sebab itu, dan sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga dengan ada cikgu rasa berbaki lagi 3 kad. Betul cikgu. Jadi daripada 3 kad ini sisihkan 1 lagi kad yang mana agensi ini merupakan agensi yang bertanggungjawab melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam aspek seni dan budaya negara. Apakah agensi ataupun institusi ini? Cikgu, sama-sama diorang pilih tu cikgu. Tadi diorang dah jawab, mereka dah jawab 2 soalan. Berapa ganjarannya cikgu? Tadi maksudnya masing-masing kita bagikan 2. Saya dah lupa nak bagi ganjaran. Jadi masing-masing itu gambar apa tu? Tadi Kak Mira pun ada sebut tadi ya. Ini Aswara cikgu. Ya, Aswara. Jadi mungkin saya ramai rakan-rakan
rakan saya yang merupakan pelajar graduan Aswara lah. Okey, masa saya terlibat dengan itu pun ramai yang terlibat dengan Aswara. Okey, jadi Aswara ini melahirkan ramai tokoh dalam bidang yang pelbagai bidang sebenarnya, teaternya, seni tarinya, nyanyiannya kan. Okey, dan kita ada artis yang mana merupakan guru vokal. Ya kan, yang hebat itu kan, selalu keluar dekat TV sebagai hakim. Betul tak? Okey, jadi mungkin murid tahu, mungkin murid tidak tahu. Okey, tapi tanpa membuang masa, kita ada 2 lagi slide. Okey, 2 lagi kad bergambar yang mana di sini kita nak tengok jawapan terakhir murid-murid kita. Okey, apakah agensi yang merupakan teater utama, apakah agensi yang merupakan teater utama persembahan seni teater dalam dan luar negara. Okey, antara 2 kad yang ada dalam tangan murid-murid. Okey, sila tunjukkan kad yang mana merujuk kepada agensi yang merupakan pentas utama dalam seni teater dalam dan luar negara. Okey, angkat tinggi-tinggi. Okey, Istana Budaya. Fazria. Okey, Fazria. Fazria ditunjuk depan sangat Fazria. Turun bawah sikit. Okey, jadi punya. Fazria, saya rasa jawapan Fazria salah. Okey, jadi Fazria tak apa, kita ambil yang pertama tadi Fazria. Okey, jadi kita ni Fazria, sekarang Fazria dia dah tahu, dah tengok rakan-rakan lain. Tapi kita bagi markah 3 kepada murid-murid, markah 2 kepada Rafiq, Aino dan juga Zarif. Okey. Alright, tanya. Fazria, tunggu dulu Fazria. Okey. Sebab itu kita kena dengar dan kita kena pilih dengan tepat. Okey. Jadi Istana Budaya merupakan satu platform yang mana Istana Budaya ini sentiasa kalau kita lihat daripada laman rasmi Istana Budaya, mereka sentiasa mewar-warkan budaya, program-program yang ada. Kemudian teaternya dengan seni tarinya. Saya sendiri sebenarnya teruja nak pergi, tetapi sentiasa tidak berkesempatan. Apatah lagi saya lihat dulu pernah dipamerkan teater Puteri Gunung Ledang. Betul, cikgu. Kan? Dan itu mengangkat kita punya seni warisan kita punya seni warisan. Baik, cikgu, itu untuk soalan yang keempat. Ada soalan kelima, cikgu? Okey, tak ada. Kita terus kepada satu aktiviti. Okey, yang mana aktiviti ini? Okey, kita nak tengok kepada ketangkasan murid-murid kita. Apa kemungkinan? Okey, boleh tulis kepada kad boleh tulis kepada kad, ataupun mungkin kita tanya je lah kan, apa kemungkinan yang akan terjadi sekiranya kebudayaan bangsa ini diabaikan. Apa akan jadi kalau masing-masing mengabaikan budaya masyarakat kita ni. Okey, jadi saya rasa yang ini kita tengok siapa cepat dia dapat. Okey, Siapa? Yang nak jawab, ataupun mereka tak tulis, cikgu, mereka nak jawab terus. Okey, siapa nak jawab terus boleh? Siapa nak jawab terus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Okey. Sila, ini wakil sekolah Makilau ni. Jangan memalukan. Okey, kita ada pahlawan, kita pahlawan. ada Sri Kandi dan cikgu juga berpakaian sebegini. Okey, ayo semangat Makilau. Okey, terima kasih Zarif. Okey, teruskan Zarif. Sekiranya kebudayaan bangsa diabaikan oleh generasi masa kini, kemungkinan besar kebudayaan akan hancur. Hancur. Maksudnya generasi tak akan tahu tentang keindahan budaya masyarakat kita. Okey, dilupakan. Mungkin ada jawapan lain lagi? Ada tak? Siapa-siapa lagi nak memberikan jawapan? Terima kasih Zarif. Zarif, kita berikan dua markah lagi. 2 untuk Zarif. Tanya. Siapa lagi nak kongsikan jawapan? Siapa lagi nak kongsikan jawapan? Okey, terima kasih Aino. Okey, Aino. Kemerdekaan dan kedaulatan negara akan hilang. Kemerdekaan. Cikgu rasa bukan perkataan kemerdekaan, tapi cikgu pergi kepada kedaulatan. Kedaulatan negara bukan akan hilang. Sebenarnya dia lebih kepada, sebab kita kata warisan dan budaya ini merupakan satu yang menjadi lambang kepada sebuah negara. Jadi negara yang ada lambang dia sendiri merupakan juga negara yang berdaulat. Dan sebab itu kalau kita lihat seni ini perlu dipertahankan. Dan kalau generasi kita melupakan seni dan budaya negara kita, saya yakin
tidak akan ada orang mengenali keunikan dan keindahan Malaysia. Betul, cikgu. Kan kalau kita lihat mereka sekarang ini dengan budaya-budaya luar seperti K-pop. Saya sendiri peminat K-pop juga, tetapi kita kena mengimbangi diri kita, minat kita, dan juga dalam masa yang sama kita jangan lupa jati diri kita. Betul lah, cikgu. Jati diri itu yang penting, Jati kan? diri. Jadi macam mana jawapan kawan saya ni? Jawapan Ainur. Jawapan tadi kurang tepat. Jadi saya tidak boleh memberikan markah. Okey, tak mengapa. Kita usaha lagi sebab sebenarnya jawapan Ainur tu mungkin juga ada difikirkan oleh murid-murid yang lain. Jadi di sini cikgu boleh berikan feedback lah daripada jawapan Ainur, dan mungkin dah teranglah apa yang sebenarnya yang kita sepatutnya jawab untuk soalan sebegini. Okey. Ya, so, betul. Saya Kak Miranya. Baiklah murid-murid. Jadi ini antara satu persoalan yang cukup bagus untuk murid fikirkan, apa kemungkinan yang akan berlaku sekiranya kebudayaan bangsa ini diabaikan oleh generasi masa kini, kan? Okey, sebelum kita berhenti berehat, saya nak bagi satu serangkap bukan pantun lah, tapi lebih kepada sajak yang dibacakan oleh Pendekar Melayu. Biar mati jiwa, jangan mati agama. Biar jasad pupus, jangan bangsa pupus. Dan biar hilang nyawa, jangan hilang negara. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali semula selepas ini. KPM. Baik kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Sebelum saya teruskan kelas pada hari ini, saya nak tanya kawan-kawan saya dalam talian, 4 orang murid dari SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Macam mana, bersemangat lagi dalam kelas kita untuk sambung? Kawan-kawan, tak dengar? Tak dengar suaranya. Semangat? Semangat. Kalau nak tahu semangat ke tak, Kak Mira nak dengar semua kata Hogoh, Pahang, Hogoh. 1, 2, 3. Pahang. Macam tu lah, barulah orang Kuantan. Okey, baik cikgu. Untuk sambungan pembelajaran seterusnya, apa yang cikgu nak fokuskan? Hogoh, Pahang, Hogoh. Jadi kita teruskan kepada topik kita, iaitu kita nak lihat kepada program-program yang dilaksanakan dalam kita kata nak mempromosikan dasar kebudayaan ataupun budaya yang ada dalam masyarakat di negara kita. Jadi dah tentulah kita bawa kepada satu topik ya dalam buku teks muka surat 151 lagi, iaitu berkaitan citra warna Malaysia. Okey, citra warna Malaysia. Jadi sebelum cikgu nak tanya kepada Mira, cikgu nak tanya kepada murid dahulu, ada tak dalam kalangan kamu yang mana terlibat ataupun pernah menyaksikan apa-apa program kesenian yang ataupun mungkin sebagai peserta, bukannya yang menyaksikan, ada tak? Okey, ada siapa-siapa nak berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan? Ya, Rafiq. Okey, silakan Rafiq. Saya pernah menyaksikan silat waktu hari guru sekolah. Oh, hari guru sekolah, ya betul. Kan? Jadi silat tu merupakan satu seni kan? Jadi silat tu sebenarnya seni dalam masyarakat apa? Kaum apa? Melayu. Ya, kaum Melayu. Tengok, itulah yang sebenarnya yang saya nak tekankan sebenarnya. Terima kasih Rafiq. Okey, jadi kita berikan dua markah lah untuk Rafiq kan, sebagai menghargai usaha Rafiq. Okey. Jadi sebenarnya itu yang sebenarnya yang saya nak pamer, yang nak nyatakan bahawa apabila kita melihat sesuatu persembahan dalam sesuatu acara, saya yakin di sekolah murid-murid ya, sama ada yang dalam talian sekolah saya sendiri maupun murid-murid yang berada di rumah, kita sentiasa ada banyak program di sekolah. Jadi dalam program ini sentiasa diselitkan dengan persembahan. Ada seni tarinya, ada silatnya. Okey, ini merupakan persembahan yang bila kita tengok, okey, kita boleh gambarkan ini merupakan seni daripada satu etnik tertentu. Okey, jadi kita bawa kepada program Citra Warna. Mira pernah saksikan ataupun mungkin Mira sendiri sebagai host ke terlibat dalam mungkin merakamkan peristiwa Citra Warna Malaysia ni?
Pernah cikgu, tapi saya tak terlibat. Saya sebagai penonton pada Sebagai waktu itu. penonton. Ya, cukup bangga cikgu. Kan seronok. Mira berada di sana ataupun Mira di rumah sahaja? Saya berada di sana. Lagilah keseronokan itu dia dirasai kan. Sebab saya pun sebenarnya saya pernah terlibat dalam Citrawana dan juga saya juga terlibat dalam program kebudayaan sebagai dululah sewaktu saya belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Sebelum saya bergelar seorang guru, saya terlibat sebagai salah seorang daripada orang kata delegasi kecil dalam mempromosikan budaya, dan saya membawakan pada waktu itu ada beberapa tarian, antaranya tarian asyik, tarian timang burung, dan kita lihat sebenarnya bila kita bawa program ini ke luar negara, sebenarnya mereka nampak, oh inilah Malaysia. Betul. Kan? Jadi program Citrawana ini merupakan satu program yang dia mempamerkan bukan sahaja tarian tetapi pakaian, dan juga kalau kita lihat dari segi nyanyian rakyat yang ada di Malaysia, yang mana program Citrawana ini merupakan program tahunan, yang murid-murid program tahunan diadakan setiap tahun pada bulan Mei. Okey. Jadi ini adalah antara beberapa tokoh yang merupakan penggiat budaya dalam bidang masing-masing, dan ketokohan mereka ini ataupun sumbangan penting mereka dalam memartabatkan budaya, seni dan budaya ini telah diberikan penghargaan oleh kerajaan. Jadi antara tokohnya kalau kita lihat pada paparan ialah Azhar Aziz atau namanya Sharifah Aziz Muhammad Al-Sagof. Okey, yang merupakan tokoh atau kita kata budayawan negara. Begitu juga kalau kita lihat sebagai satu contoh lagi, itu Samuel Das yang merupakan satu tokoh yang mempergiatkan ataupun yang terlibat secara aktif untuk mempromosi dan memperkasakan muzik India, dan juga kita lihat program 2022 kalau tak silap saya yang berlaku di Sarawak, dia mempamerkan budaya-budaya masyarakat Sarawak, dan kita dah tentulah ada Matthew Ngau Jau yang merupakan seorang tokoh yang mempromosikan sape, muzik sape ini. Okey, jadi kita bawa satu lagi aktiviti. Okey, di sini mungkin murid-murid dalam talian dah tahu apa maksud ini ya. Tetapi murid-murid di rumah, okey, sekarang kita berada pada satu aktiviti permainan ataupun kita nak cuba uji. Okey, berdasarkan penyataan. Jadi sekiranya penyataan ini jawapannya betul ataupun setuju, maka angkatlah kad warna hijau. Baik. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi cikgu teruskan dengan soalan. Semua dah bersedia? Okey, thumbs up untuk bersedia? Sedia. Okey, kita terus ya secara cepat dan pantas. Soalan yang pertama, program Citrawana Malaysia merupakan satu program yang mempromosikan dan melibatkan kaum-kaum tertentu sahaja. Okey, penyataan sekali lagi saya baca, program Citrawana Malaysia merupakan satu program yang mempromosikan dan melibatkan kaum-kaum tertentu sahaja. Okey, paparkan pilihan kad masing-masing. Setuju ataupun tak setuju? Okey, jadi Fazria, kad merah. Fazria, okey, jadi ketiga-tiga yang mengangkat kad merah, Kak Mira tolong letakkan markah 2. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, dia diadakan untuk semua kaum ya. Okey, kemudian program Citrawarna merupakan acara yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Okey, saya ulang. Program Citrawarna merupakan acara yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Betul atau salah? Setuju atau tak? Okey, terus tunjuk. Okey. Okey, kali ini semua betul. Semua tunjuk kad pengantin merah, cikgu. Cukup lagi Kak Miranya. Okey, cikgu. Okey, so kita pergi kepada soalan ketiga. Jadi kali ini kita tinggal dulu. Kita tengok tokoh-tokoh penggiat budaya memberikan sumbangan penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi. Okey. Setujukah anda bahawa tokoh ataupun penggiat budaya ini memberikan sumbangan penting dalam menggalakkan penghasilan karya tempatan bermutu tinggi? Okey, setuju ke setuju tak setuju? Ke tak setuju? Setuju. Okey, semua setuju. Fazria. Okey, Fazria pun dia tengah fikir lagi, loading agaknya tadi. Okey, jadi semua jawapan yang tepat, iaitu mereka ini merupakan tokoh yang sangat memberikan impak kepada kepada negara lah. Kepada negara. Okey, kita kemudian berada pada soalan yang keempat. Okey, Sharifah Azhar
Muhammad As-Sagof atau dikenali sebagai Azhar Aziz merupakan budayawan negara. Betul atau salah? Betul setuju atau atau salah? tak setuju? Okey. Ini saya baca sekali ya, Sharifah. Okey, jadi semua betul juga. Okey, kemudian dan yang terakhir kalau kita lihat soalannya, okey, saya bacakan. Samuel Das telah memberi sumbangan penting dalam mempromosi dan memartabatkan muzik tradisional India. Okey, apa pilihan jawapan murid-murid dalam talian? Betul ataupun tak? Muzik tradisional India, cikgu Muzik tradisional India. Okey. Okey. Jadi saya boleh simpulkan di sini murid-murid dalam talian sebenarnya dia sangat cakna. Okey, jawapan yang diberikan sangat tepat, bertepatan dengan apa yang telah pun disampaikan tadi. Jadi kita berikan markah tambahan kepada murid-murid. Okey, jadi Kak Mira, mungkin saya rasa kita perlu berikan mereka rehat dahulu supaya kita dapat nilakan semangat untuk segmen yang seterusnya. Ya, baik cikgu, boleh. Nampaknya mereka cukup cermelan dan faham tentang tokoh-tokoh ataupun pegiat budaya di negara kita. Ini antara gambarnya kan cikgu, kan? Yang ada di atas tokohnya. meja. Ya, betul. Okey, tahniah murid-murid hebat dan syabas. Masa cikgu kata kita nak berehat seketika, kita akan kembali semula masuk ke kelas selepas ini. Tapi janji jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM.每条大人心下，每个人的嘴里，讲明的一句话，就是恭喜恭喜恭喜发财. Kenapa Mira nyanyi lagu Cina pula ni? Ini kerana Mira pakai pakaian Cheongsam yang merupakan pakaian tradisi kaum Cina di negara kita Malaysia. Bersempena dengan kita belajar tajuk dalam mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 5 iaitu Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Baik cikgu, di segmen ini, segmen yang terakhir, bagaimana pendidikan boleh mengukuhkan perpaduan? Silakan cikgu. Okey, so kita bawa kepada pendidikan itu. Jadi pendidikan merupakan satu platform yang sebenarnya yang penting dalam mempromosikan atau memperkasakan perpaduan. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem pendidikan, selain daripada kita tengok kurikulum, kita tengok dulu kepada pendidikan itu yang mana memenuhi keperluan negara. Jadi keperluan negara ialah untuk melahirkan rakyat yang bersatu padu. Jadi rakyat yang bersatu padu ini dapat dipupuk melalui kurikulum yang sama, murid-murid yang disediakan dalam persekitaran semua pelbagai kaum dalam satu persekitaran yang sama dalam kelas. Dan kalau kita lihat juga dalam pendidikan adanya Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang mana yang diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah mencapai kesepakatan. Apa kesepakatan tersebut? Itu menjadikan pendidikan itu sebagai satu alat bagi penyatuan bangsa. Jadi kalau kita lihat juga dalam usaha inilah membawa kepada pemerkasaan dasar kebudayaan. Okey, dalam pendidikan kalau kita lihat di sekolah adanya pendidikan, kita ambil satu contoh, pendidikan jasmani. Di dalam pendidikan jasmani untuk pengetahuan Mira dan juga murid-murid, dalam pendidikan jasmani sekarang ini adanya murid-murid diperkenalkan dengan tarian zapin. Betul. Kemudian adanya silat, kemudian adanya gerakan-gerakan. Maksudnya segala yang ada dalam budaya masyarakat ini bukan sahaja diajar dalam mata pelajaran kesenian, yang mana kita tahu ada mata pelajaran kesenian, tetapi juga diajar dalam mata pelajaran yang dipelajari oleh murid-murid yang arus perdana ini. Okey, jadi di sinilah kita lihat pendidikan merupakan satu platform untuk mengukuhkan perpaduan, kerana dengan ini rakyat ataupun murid-murid daripada pelbagai kaum ini dapat
memahami dan saling menghormati kepelbagaian yang ada yang diamalkan oleh rakan-rakan mereka dari kaum yang berbeza. Seperti Mira lah yang memakai pakaian, kita meraihkan sebenarnya masyarakat yang ada di negara kita. Dan kalau kita lihat juga Aino memakai pakaian yang melambangkan salah satu daripada etnik kita, iaitu masyarakat kaum India. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat persoalan yang saya nak bawa kepada murid-murid, bagaimana pendidikan mampu memperkukuhkan perpaduan kebangsaan. Okey, jadi kata tugas ini ialah bagaimana. Jadi maksudnya bila bagaimana, maka apa yang saya nak sarankan kepada murid-murid ialah untuk menjawab ini ialah tentang cara atau langkah yang mana pendidikan itu mengarah kepada perpaduan kaum ataupun perpaduan kebangsaan. Mungkin murid-murid dalam talian telah pun bersedia. Okey, dah tuliskan jawapan. Sila tuliskan jawapan masing-masing pada kad mini kad papan putih. Okey, tunjukkan paparkan pada paparkan di hadapan kamera. Di hadapan kamera. Okey. Jawapan masing-masing. Boleh? Okey, teruskan. Tunjukkan jawapan masing-masing. Panjang cikgu. Ini macam nak jawab soalan esei ni. Kan soalan kalau kita tengok, kalau kita bila biasa dengan soalan latihan, okey, ini merupakan soalan dalam bentuk kita kata beri jawapan kebat lah, mana-mana munasabah. Jadi sebab itu pelbagai idea yang keluar diterjemahkan oleh murid-murid dalam tajian. Tetapi kita tidak cukup masa untuk memanggil ke semua. Jadi mungkin kita panggil wakil murid untuk membentangkan jawapan dia. Okey, siapa yang ingin berkongsi jawapan dengan murid-murid? Nampaknya Zarif angkat tangan, cikgu. Okey, Zarif. Okey, silakan Zarif. Silakan Zarif. Murid daripada pelbagai kaum, latar belakang, budaya, agama dan bangsa belajar bersama dengan memberi peluang yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira kaum. Ya, Misalnya, betul. pendidikan kukuh. Contohlah dalam pendidikan co-curriculum di sekolah kan. Jadi betul, saya suka yang itu. Tapi mungkin saya nak ambil satu lagi. Saya rasa sempat untuk kita ambil satu lagi pendapat daripada murid kita. Siapa nak kongsikan? Okey, Ainur. Silakan Ainur. Okey, Ainur Fazil. Okey, kita panggil Ainur. Okey. Dengan melalui penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Ya, menggunakan bahasa. Pendidikan itu maksudnya untuk kita mengukuhkan pelbagai bangsa, dah tentu kita perlu ada satu bahasa yang sama. Dan dalam perlembagaan kita meletakkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Betul. Yang perlu dijadikan sebagai bahasa komunikasi dalam kalangan murid-murid di sekolah. Baik, jadi cikgu. ini telah pun menjawab kepada soalan, dan ini adalah antara, kalau kita lihat dalam pendidikan itu, sebagaimana dalam paparan pendidikan menekankan kepada aktiviti curriculum sebagaimana yang telah pun disentuh oleh Zarif tadi. Jadi dia melibatkan semua kaum, dan tentulah ini secara tidak langsung sebenarnya memperkenalkan ataupun membiasakan murid-murid dengan persekitaran kepelbagaian di kaum negara kita. di negara kita. Baik, cikgu. Nampaknya Okey. cikgu kita dah sampai ke penghujung kelas. Masa pun amat mencemburui. Sedikit rumuskan ringkas daripada cikgu. Silakan. Okey, jadi secara umumnya dasar kebudayaan kebangsaan ini merupakan satu dasar yang ingin menonjolkan identiti negara kita. Betul. Okey, sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara kita mempunyai identiti yang perlu dipertahankan, dan ini merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan sahaja kerajaan tetapi kita dalam kalangan rakyat. Okey, jangan lupa budaya negara, jangan lupa perkasakan jati diri. Jadi cikgu. sebelum itu mungkin Kak Mira mungkin ada juga. Saya rasa kita perlu memberikan Betul rumusan lah. kepada penglibatan murid-murid kita. Betul. Sebagaimana prestasi murid-murid hari ini, cikgu? Ya, prestasi murid-murid kita hari ini mungkin pada awalnya kita lihat mereka agak malu-malu, tetapi secara keseluruhannya saya sebenarnya berbangga kerana murid-murid saya ini bukan senang nak pujuk mereka untuk bersama-sama kita. Jadi secara keseluruhannya murid-murid ini kita berikan 3 tambahan. Jadi siapakah sebenarnya dalam kalangan mereka ini yang menjadi yang aktif pada hari ini? Okey, Kak Mira boleh mungkin catat bagi tahu siapa. Okey, bila Mira tengok antara ketiga-tiga keempat-empat mereka, yang paling banyak tentulah Rafiq. Tahniah Rafiq. Tiba-tiba Rafiq Baik, ya. cikgu. Rafiq banyak. Tadi tak perasan pula. Okey, jadi Rafiq. Okey, tahniah. Jadi Dan, sebenarnya bukan Rafiq saja. Dia mungkin hanya 1-2 markah saja perbezaan. Semuanya awesome pada saya. Semuanya hebat dan cemerlang. Jadi
Dan cikgu, kalau mereka nak dapatkan sumber, di mana mereka boleh layarinya? Okey, rujukan dapat diperoleh melalui Pelantar D5 KPM. Ya, betul. Pelantar D5 KPM. Ribuan terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Nur Hayati atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi ilmu. Diharap memberi manfaat kepada semua murid-murid dan terus cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye!